Rentasan berita edisi 1284, saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Ini bukan lagi pembangkang, tapi pembangang. Langkah London, satu lagi daulah terpendam. Buka pintu untuk apa? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penulis buku-buku politik dan pengendali blog Shahbuddin.com, Shahbuddin Hussein membidas ahli Parlimen PAS PN Ketereh Khair Mohamad Noor kerana mempersoalkan lantikan Farhaj Wafa Salvador sebagai pengerusi 7-Eleven Malaysia Holdings Berhad. Khair dipetik media sebagai berkata, pelantikan Farhaj sebaik sahaja Datuk Seri Anwar Ibrahim memimpin negara sejak lebih sebulan lalu adalah perkara yang bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik dan janji-janji Pakatan Harapan. Mana pergi janji-janji yang dilaungkan PH untuk tata kelola yang baik dan integriti dalam mentadbir negara. Pelantikan Farhaj adalah bukti bahawa agenda reformasi yang dilaungkan oleh PH dan Anwar sekian lama adalah bohong dan merupakan taktik politik untuk memperdaya pengundi. Kami menyeru Anwar Ibrahim untuk tidak terus membisu dalam isu jawatan baharu Farhaj ini dan menjelaskan kepada rakyat bagaimana ia adalah konsisten kepada konsep reformasi dan tata kelola yang baik, katanya ahli Parlimen Ketereh itu lagi. Pada 3 Januari, 7-Eleven Malaysia Holdings Berhad mengumumkan Farhaj sebagai pengerusi baharu berkuat kuasa hari itu. Dalam makluman kepada Bursa Malaysia, yang berkata Farhaj menggantikan Datuk Seri Robin Tan Yong Ching yang telah meletak jawatan sebagai pengerusi untuk meneruskan kepentingan lain. Robin Tan, anak kepada pemegang saham utama 7-Eleven, Taikon Tan Sri Vincent Tan Chi Yun, dilantik ke lembaga pengarah kumpulan itu sebagai pengerusi. Pengarah bukan eksekutif, bukan bebas, 25 November 2021. Hoi hoi ya hoi, kesian. Kalau ia pun nak bangkang, jadilah pembangkang yang cerdik sikit. Ini tidak, semua benda nak dibangkang dan mahu dikaitkan dengan Anwar, tapi faktanya ke laut. Apa masalahnya Farhaj dilantik sebagai pengerusi 7-Eleven, sedangkan ia adalah sebuah syarikat milik swasta yang tiada kena-mengena dengan kerajaan. Yang melantik Farhaj adalah syarikat terbabit dan bukannya Anwar, bidas Shahbuddin. Bila menasihatkan Khair yang baru jadi ahli parlimen berada pula dalam parti pembangkang, belajarlah menjadi pembangkang yang berwibawa dengan membuat kerja rumah terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Janganlah semua benda hendak dibangkang. Itu bukan pembangkang namanya, tapi pembangang, tempelak Shahbuddin. Menurut kenyataan 7-Eleven, Farhaj membawa pengalaman bernilai lebih sedikit dalam bidang perniagaan, perundingan dan khidmat nasihat. Dalam bidang perniagaan, kerjayanya yang cemerlang merentas pelbagai sektor termasuk pembinaan, teknologi, hotel, makanan dan minuman. Beliau juga ialah pendorong yang menggalakkan pembangunan perusahaan kecil dan sederhana PKS di negara ini. Jelas kenyataan tersebut dipetik bernama. Menurut laporan, Farhaj berpengalaman sebagai pengarah dan atau pemegang saham dalam sekurang-kurangnya 10 syarikat persendirian. Ada yang berkubang di bursa saham termasuk Swag Technology Sdn Berhad, Salvados and Sons Sdn Berhad dan Pacific Samudra Sdn Berhad, Apex Equity Holdings Berhad dan pengarah Berjaya Construction Berhad. Beliau kini menganggotai Lembaga Penasihat Yayasan Usahawan Malaysia, sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berkembang maju dalam menghimpunkan, mencipta dan membangunkan syarikat-syarikat mampan dengan ciri keusahawanan yang kukuh, kata bernama. Carian Jom Channel mendapati Vincent Tan yang juga pemilik Berjaya Group memiliki 41.27% saham 7-Eleven. Manakala Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar adalah pemegang saham kedua terbesar di dalam kedai serba nikah tersebut dengan memiliki 8.44% atau 93.7 juta saham. Ingat, Sultan Johor nak diam sahajakah jika pelantikan itu tidak mengikut tata kelola? Nah, itulah fakta. Semuanya terletak di hujung jari. Kata slogan Islam memimpin, tapi bila orang Islam ambil alih memimpin 7-Eleven, mengapa meroyan tanpa usul periksa? Bawa bersabar. Jangan kerana terlalu asyik nak cari salah Anwar sampai digelar bangang.
Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin dilaporkan berkata pihaknya berpendirian terbuka untuk menjalin kerjasama dengan mana-mana gabungan parti politik pada masa depan termasuk Barisan Nasional. Bagaimanapun beliau enggan merujuk cadangan kerjasama itu sebagai muafakat nasional. Kerjasama ini perlu menjadi satu dasar yang dipersetujui semua pemimpin parti bersatu PAS dan juga UMNO. Jika semua percaya dengan satu matlamat yang sama, maka tiada masalah untuk mewujudkan kerjasama ini. Jika ada satu pihak kata tidak, maka ia tidak akan berlaku. Namun jika kita percaya antara satu sama lain, kita boleh mencapai matlamat kita, katanya, memaklumkan asas kerjasama itu kekal untuk kepentingan rakyat pelbagai kaum di negara ini. UMNO perlukan kerjasama baharu untuk parti itu membuat pembaharuan, katanya, seperti dipetik Berita Harian. Apakah kerjasama dengan UMNO itu bermaksud berita langkah London yang muncul di media sosial itu benar? Bagaimanapun Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, enggan mengulas mengenai berita langkah London tersebut. Saya ada dengar khabar angin. Saya tak buat keputusan berdasarkan khabar angin, katanya, dipetik beberapa media. Ini susulan tularnya gambar memaparkan individu didakwa Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mak Yassin mengadakan pertemuan tertutup di London. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang dikaitkan dengan berita tersebut mendakwa menjadi mangsa serangan fitnah pihak yang tidak mengenal dosa. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata dakwaan bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Lokman Adam, bahawa beliau membawa rombongan Ketua Cawangan UMNO ke Surabaya untuk memujuk mereka mengundi Datuk Seri Hishamuddin Hussein sebagai Presiden UMNO yang baharu adalah fitnah. Kata Adham, lawatan ke Surabaya itu tiada kaitan dengan pemilihan UMNO. Terdahulu Lokman mendakwa 46 daripada 54 Ketua Cawangan dari bahagian Tenggara telah terbabit dan mereka bersedia menjadi saksi sekiranya dipanggil oleh jawatan kuasa tata tertib parti. Apabila kita membuat laporan tata tertib, kita bukan sahaja akan membuat satu laporan terhadap Dr. Adham, tetapi kita juga akan memfailkan laporan tata tertib terhadap Hishamuddin. Ia hanya dipercayai kerana kita tidak mempunyai sepenuhnya bukti walaupun kita ada rakan yang hadir dalam lawatan itu, termasuk yang tidak sehaluan dengan Dr. Adham. Kata Lokman dalam kenyataan videonya, Jom Channel berharap pemilihan pucuk pimpinan UMNO ditumpukan kepada isu dalaman parti itu sahaja. Apabila ia dilihat melibatkan Perikatan Nasional seperti yang tersirat dalam kenyataan Hamzah, ia seolah-olah satu daulah terpendam yang bertujuan menjatuhkan kerajaan perpaduan. Jangan ambil mudah kononnya ia hanya khabar angin. Ingin Jom Channel mengingatkan bahawa siasatan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap 92.5 bilion ringgit daripada hampir 600 bilion ringgit yang dibelanjakan kerajaan pada tahun 2020 dan 2021 berkaitan pengurusan COVID-19 pada era pentadbiran Mahyadin bukan khabar angin. Menurut SPRM, hasil siasatan awal mendapati jumlah peruntukan terbabit dianggarkan berjumlah 530 bilion ringgit. Berdasarkan jumlah itu, 92.5 bilion ringgit membabitkan dana kerajaan, manakala 437.5 bilion ringgit lagi bukan daripada kerajaan, tegasnya dipetik media. Justru SPRM berkata siasatan mereka akan terarah kepada dana 92.5 bilion ringgit berkenaan. Jom Channel juga tidak lupa skandal perolehan 6 kapal tempur pesisir LCS untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang bernilai 9 bilion ringgit yang tidak siap-siap. Begitu juga isu 3 kapal peronda luar pesisir OPV yang berharga 738 juta ringgit milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, dan terkini isu perolehan sistem meriam artileri Tentera Darat Meriam Howitzer berharga 854 juta ringgit yang didakwa diberi secara rundingan terus kepada syarikat berusia 2 tahun. Akhir sekali, kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa proses tender terpilih untuk cadangan projek rancangan tempatan banjir RTB akan membolehkan penjimatan 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan bukan khabar angin. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata peruntukan 15 bilion ringgit untuk RTB menerusi rundingan terus tanpa tender menyebabkan kos projek melambung. Menurut Anwar, soal tata kelola dan kebertanggungjawaban pengurusan keuangan perlu diutamakan dalam pemerintahan dan membela nasib rakyat. Hanya pihak yang korup ingin kembali ke zaman gelap penyelewengan dana dan rundingan terus yang meranapkan negara. Kenyataan Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang mengatakan pintu sentiasa terbuka di Kelab Concord menjadi satu peringatan mengapa Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak perlu bertoleransi terhadap politik toksik penipuan, syak wasangka, kebencian, perkauman dan keagamaan yang berasaskan fitnah
dan mampu merosakkan kerajaan serta masyarakat majmuk di Malaysia. Demikian kata ahli politik veteran DAP Lim Kit Siang. Sebuah kerajaan Perikatan Nasional tidak peduli untuk mencapai status harimau ekonomi untuk Malaysia atau untuk mengembalikan kedudukan Malaysia sebagai sebuah negara majmuk bertaraf dunia dalam bidang pendidikan, kesihatan, sosial atau alam sekitar. Sebaliknya, mereka akan membawa Malaysia ke arah menjadi sebuah negara berpecah belah, gagal dan kleptokratik menjelang ulang tahun ke-100 negara pada tahun 2057, tegas Kit Siang. Beliau membangkitkan tentang kegagalan kerajaan Perikatan Nasional di bawah Tan Sri Mahathir Mak Yassin yang gagal untuk mengendalikan wabak COVID-19 walaupun selepas mencabuli perlembagaan dengan menggantung sidang parlimen secara haram dan tidak sah pada bulan Januari 2021 untuk meneruskan pandemik. Namun, Malaysia terus mencatatkan 10 kali ganda lebih banyak kes dan 24 kali ganda lebih banyak kematian akibat COVID-19 berbanding sebelum parlimen digantung. Hamzah perlu dibuktikan salah dalam mengatakan yang PN mampu untuk menawan kuasa di Selangor dan mempunyai peluang 50-50 untuk menawan Negeri Sembilan dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Kerajaan Perpaduan Anwar perlu merangka strategi untuk 6 pilihan raya negeri yang bakal berlangsung di Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu yang mampu untuk menyampaikan mesej bahawa tidak wujud fenomena gelombang hijau dalam politik Malaysia. Sebaliknya, kita mahu 6 pilihan raya negeri ini demi mengukuhkan kedudukan Kerajaan Perpaduan Anwar untuk 5 tahun akan datang, ujarnya. Menurut Kit Siang, ucapan Hamzah di Kelab Concord adalah satu pengakuan bahawa PAS di bawah presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang akan terus bersembunyi di sebalik Perikatan Nasional kerana beliau telah menunjukkan bahawa dirinya adalah pengamal politik toksik, penipuan, syakwa sangka, kebencian, perkauman dan keagamaan terbesar di Malaysia. Prospek Kerajaan Perpaduan Anwar boleh bertahan selama 5 tahun bakal membawa kestabilan politik demi menyempurnakan tugas politik yang paling utama di Malaysia dan kembali menjadikan negara ini kebanggaan rakyat Malaysia. Bukan hanya pemimpin DAP yang melihat gelagat Hamzah itu membawa maksud masih menyimpan keinginan membentuk kerajaan menerusi pintu belakang atau tebuk atap. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad menegaskan bahawa Hamzah wajar menerima hakikat. Naib Presiden Keadilan itu menempelak bekas Menteri Dalam Negeri Kerajaan Tebuk Atap Perikatan Nasional menerusi ciapannya di Twitter. Hamzah Zainuddin masih tidak dapat menerima hakikat penubuhan Kerajaan Perpaduan. Sebaliknya, beliau nak teruskan usaha menebuk atap untuk menjatuhkan kerajaan sebagaimana langkah syaratan dahulu. Sebagai pemimpin parti politik yang sudah kalah pada pilihan raya umum ke-15, apa yang Hamzah patut lakukan? Tumpukan menjadi pembangkang yang berkesan. Rakyat bergelut untuk keluar dari pandemik, inflasi dan banyak masalah lain ketika mana Perikatan Nasional masih mahu merebut kuasa melalui pintu belakang, ciap Nik Nazmi. Adakah pemimpin Perikatan Nasional lupa bahawa kerajaan ini adalah pilihan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Majlis Raja Melayu? Yang di-Pertuan Agong telah menitahkan Perikatan Nasional membentuk kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan tetapi ditolak dengan angkuh oleh Mahyadin. Pakatan Harapan, UMNO, Barisan Nasional, GPS, GRS, Warisan dan beberapa ahli parlimen di Sabah akur dengan titah yang di-Pertuan Agong. Anwar Ibrahim, pengerusi Pakatan Harapan yang menjadi pilihan rakyat dan diterima oleh parti-parti politik yang mementingkan kestabilan politik negara, mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 24 November 2022 lalu. Beliau juga sudah membuktikan sokongan 2/3 majoriti pada 20 Disember 2022 di Dewan Rakyat iaitu seramai 148 ahli parlimen. Malangnya Perikatan Nasional dan beberapa pemimpin UMNO terus mencetuskan perbalahan untuk menjana ketidakstabilan politik di negara ini. Datuk Seri Syamuddin Hussein dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob boleh menafikan apa-apa dakwaan percaturan politik mereka untuk menjatuhkan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, selagi mereka boleh berkata-kata. Namun sejarah membuktikan menerusi kenyataan Mahyadin sendiri bahawa beliau menerima 10 akun bersumpah SD yang melanggar peruntukan dalam Akta Lompat Parti. Siapa 10 SD itu? Hari ini, adakah pemilik 10 SD masih mempunyai pendirian yang sama? Kalau kononnya ada sokongan cukup jumlah 115 ahli parlimen, mengapa pada 20 Disember 2022 tidak bersedia untuk undi belah bahagian? Sebaliknya, pemimpin Perikatan Nasional meroyan pasal istilah kerajaan perpaduan. Cukuplah, tolonglah berhenti berpolitik pintu belakang dan tebuk atap. Negara ini memerlukan pemimpin yang jujur, bukan pengamal politik toksik, penipuan
syakwasangka, kebencian, perkauman dan keagamaan. Gelang di tangan orang yang hendak dirampas tidak dapat, cincin di jari sendiri terlucut hilang. Demikian peringatan nenek moyang kita kepada mereka yang tamak. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.